Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam satu Malaysia. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita limpah dan kurnia untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, program kita hari ini program apa? Yang merupakan program yang telah disusun atur dengan begitu rapi, yang kita akan sama-sama lihat, sama-sama bincangkan perkara yang berkaitan dengan dialog harmoni di antara agama. Yang hari ini memang kita akan bincangkan konsep ketuhanan. Jadi dari Dewan Muktamar Islam Kuala Lumpur istimewa dibawakan oleh Tiwi Al-Hijrah. Segalanya bermula di sini. Para hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, saya tidak bersorangan untuk membincangkan topik ini. Di sebelah kanan saya tidak asing lagi, Brother Tan Huat Che, yang merupakan seorang pakar dalam bidang berkaitan dengan agama Buddha, dan beliau telah banyak bercakap dalam beberapa pentas forum, dalam beberapa artikel-artikel tulisan beliau juga telah memuatkan perkara yang berkaitan dengan agama Buddha. Jadi sebelah dengan Brother Tan ialah Dr. Bala. Nama penuh Dr. M. Bala Dharmalingam. Beliau merupakan medik doktor. Saya ingin kenalkan sedikit latar belakang beliau dalam aktiviti ataupun jawatan beliau dalam aktiviti kemasyarakatan, terutamanya yang menyentuh terus agama berkaitan agama Hindu, ialah National Exco Member for Interreligious Council, yang dulu dikenali sebagai MCCB CHST. Beliau juga sangat dikenali di peringkat nasional, di peringkat kebangsaan kita sebagai seorang yang sering muncul untuk mewakili agama Hindu bercakap kepada masyarakat dan dalam usaha memperkenalkan apa itu agama Hindu. Seterusnya yang berbahagia Brother Syahkirit sebelah kiri saya. Ya. So saya ada dua orang brother, Brother Tan, Brother Shah. Ya. Alhamdulillah. Dua orang brother, sister seorang hari ini. Ya. Jadi Brother Shah juga sedia dikenali oleh masyarakat di negara ini yang sering muncul memberikan ulasan-ulasan, memberikan suntikan-suntikan spiritual, suntikan-suntikan kerohanian, suntikan-suntikan dakwah yang memang aktif di negara ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan yang di hujung nun di sana, ya, Puan Charanjit Kaur, anak perempuan Darshan Singh. Ya. Apa khabar Puan? Baik. Sehat. Terima kasih. Ceria nampak hari ini. Beliau merupakan pensyarah, ya, pensyarah di Department of General Studies, Faculty of Creative Industry, Universiti Tunku Abdul Rahman. Baik, kita ada beberapa pusingan dalam sesi ini, dan kali ini kita dapat menampilkan beberapa orang panel, dan mungkin pada kali-kali akan datang kita akan menampilkan pula panel-panel yang lain yang mewakili beberapa agama yang lain yang hidup secara harmoni di negara ini. Apa yang kita adakan pada hari ini adalah merupakan satu perbincangan yang secara harmoni untuk kita lebih kenal. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya bertanya kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Nak kenal agama Hindu itu apa? Tanya pada Dr. Bala. Nak tahu mengenai agama Sikh? Tanya pada Puan Charanjit. Nak tahu mengenai agama Buddha? Tanya kepada Brother Tan. So kita ada wakil-wakil. So mungkin ada kekeliruan, mungkin ada perkara yang masih tidak jelas lagi. Apa kata? Hari ini kita tanya. Bukan untuk didebatkan, tapi untuk bertanya, untuk menambah lagi maklumat supaya agama-agama yang ada di negara ini dapat dikenali dengan lebih dekat untuk mewujudkan suasana yang lebih harmoni. Tanpa melengahkan masa, saya ingin terus kepada Brother Syahkirit. Pusingan ini pun bukan saya yang atur, memang sudah dipersetujui begitu bahawa pusingan pertama, panel pertama yang akan bercakap ialah Brother Syahkirit. So saya ingin kembali kepada Brother Syahkirit untuk memberi sedikit pengertian mengenai agama Islam yang kita anuti pada hari ini. Silakan Brother. Terima kasih saudara moderator Ustaz Farid Rawi, ahli-ahli panel Dr. Bala, saudara Tan, Puan Charanjit, tuan-tuan, puan-puan serta penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bermaksud selamat sejahtera ke atas anda semua. Baiklah, tentang persoalan apakah maksud Islam? Kalau kita lihat Islam ini adalah dalam bahasa Arab,
Dan untuk memahami maksud Islam, marilah kita lihat beberapa perkataan-perkataan lain dalam bahasa Arab yang berasal daripada dasar yang sama, iaitu salam, aslama dan salima. Salam dalam bahasa Arab bererti selamat, sejahtera, aman, damai, harmoni. Aslama bererti kita taat kepada perintah Tuhan secara rela. Kita menyerah diri kepada Tuhan secara menyeluruh, total and willing surrender to God. Dan salima bererti sahih, tulen, betul ataupun autentik. Secara ringkas, Islam bererti kita menyerah diri kepada Tuhan secara rela dan menyeluruh dengan cara yang autentik untuk mencapai keharmonian dan keselamatan. Manusia telah dikurniakan dengan akal pemikiran. Dengan akal pemikiran ini menjadikan manusia satu makhluk yang istimewa, di mana Tuhan memberikan izin kepada manusia untuk membuat pilihan. Dengan akal yang dikurnia oleh Tuhan, manusia boleh memilih sama ada mahu taat kepada perintah Tuhan ataupun tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita dapat bezakan antara yang benar dan antara yang salah. Dan bila kita memilih taat kepada perintah Tuhan, maka kita akan dapat keharmonian dan keselamatan. Kita akan rasa harmoni antara kita dan pencipta kita, iaitu Tuhan. Kita akan rasa harmoni antara kita dan sesama manusia, sesama makhluk. Dan kita akan rasa harmoni dan tenang di dalam hati kita. Tetapi sebagai manusia, kalau kita memilih tidak mahu taat kepada perintah Tuhan, maka akan laku kerosakan, kebinasaan di atas muka bumi ini. Maka dengan ini, kalau kita lihat erti kata Islam, ia adalah satu agama, satu cara hidup yang mengajar umatnya supaya kita berjaya di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Terima kasih kepada Brother Syakiri yang telah mengenalkan kepada kita secara mukaddimah apa itu agama Islam, yang asal usulnya perkataan daripada asal perkataan salima, dan kita dapat faham bahawa agama Islam ini agama kesejahteraan. Itu yang diwar-warkan dalam tuntutan syariat dan juga agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udkhulu fis silmi kafa, disuruh kita masuk ke dalam kesejahteraan ini secara sempurna. Pasti juga agama-agama lain pun mengajak kepada kesejahteraan. Jadi apa kata kita dapatkan maklumat yang berkaitan dengan pengenalan agama Buddha ni daripada Brother Tan. Silakan Brother. Terima kasih Tuan Moderator, ahli panel yang dihormati dan pada hadirin sekalian. Agama Buddha itu berasal dari negeri India dan telah wujud lebih kurang 2600 tahun yang lalu. Dan agama ini diasaskan oleh pengasasnya ialah Siddhartha Gautama yang berasal di bahagian utara benua India itu. Perkataan Buddha itu berasal dari perkataan Bud yang bermaksud insan yang telah bangun. Bangun daripada apa? Bangun daripada kejahilan. Sebab kita sudah lama tidur lena dalam dunia kejahilan. Tidak faham tentang kebenaran dunia. Jadi apabila Buddha datang ke dunia ini, dia membongkar rahsia hidup manusia. Mengapa kita berhidup dalam penderitaan. Dan ajaran-ajaran agama Buddha terasnya terletak pada 4 kebenaran yang mulia. The Four Noble Truths. Yang pertama tu manusia sejagat kita hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Dan yang kedua, kebenaran yang kedua itu, kesengsaraan dan penderitaan ini ada sebab musabab dia, ada puncanya. Dan puncanya kerana manusia itu ada tamak halubah, hasad dengki dan juga kejahilan. Dan oleh kerana ketiga-tiga faktor ni yang menyebabkan manusia itu selalu bertindak melebihi apa daripada lunas-lunas dan batas-batas yang diperlukan. Dan yang ketiga, dalam kebenaran yang ketiga, Buddha mengatakan, walaupun kita hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan, tapi jangan rasa hampa dan kecewa sebab ada jalan keluar kepada masalah ini. Dan dalam kebenaran yang ketiga, Buddha mengatakan bahawa terdapat penyelesaian pada penderitaan. Dan yang keempat tu, kebenaran yang keempat ialah menyatakan bahawa manusia tu boleh hidup aman, sejahtera, harmoni dan juga rasa tenang dalam hidupnya. Caranya ikut jalan 8 lapis yang mulia. Iaitu dalam bahasa Inggeris kita katakan the Noble Eightfold Path. Dan
secara intinya ini merupakan 4 kebenaran yang mulia yang diajar oleh Buddha kepada umat manusia. Terima kasih Brother Tan ya. Nampak begitu menarik di antara ulasan-ulasan yang telah diketengahkan 4 perkara yang diperjuangkan oleh Buddha itu sendiri. So kita dapat mengenal satu perkara yang baru pada hari ini supaya kita lebih menghormati kepada agama yang kita lihat dianuti sekumpulan penduduk tanah air ini, warga negara Malaysianya yang ada menganut agama Buddha. Jadi Dr. M. Bala, beliau juga merupakan seorang musician yang baik. Tadi sempat saya tanya beberapa makna lagu Tamil yang saya sendiri tak faham. So saya ingin mohon kepada doktor supaya beri penjelasan mengenai pengenalan terhadap agama Hindu. Silakan doktor. நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் தீங்காதான் தாழ் வாழ்க. Salam sejahtera kepada semua penonton. Apa khabar semua? Perkataan Hindu itu bukan sebenarnya nama asal untuk agama Hindu. Sebenarnya agama Hindu telah lama dikenali sebagai Sanatana Dharma. Tapi semasa orang putih datang ke India, mereka susah nak cakap, susah nak sebut Sanatana Dharma ataupun perkataan yang susah sangat. Jadi mereka nak perkataan yang singkat. Jadi mereka telah pun tahu civilization itu daripada Sungai Sindhu yang ada dulu kala. Jadi orang-orang yang hidup daripada sana, jadi mereka namakan orang Hindu ataupun orang Hindustan ataupun akhirnya agama Hindu. Jadi sebenarnya nama asal adalah Sanatana Dharma, maksudnya adalah amalan murni yang abadi. Dalam agama Hindu tidak ada seorang saja yang menciptakan agama ke ataupun yang menjadi pemula agama. Manakala agama Hindu adalah dianggap sebagai yang telah pun dikurniakan kepada umat manusia daripada awal-awal tamadun ataupun awal-awal manusia sudah pun ada di dunia ini. Jadi itulah maksudnya yang abadi, amalan yang abadi. Jadi Sanatana Dharma itu penting. Dharma itu yang seperti kata tadi, amalan. Jadi prinsip-prinsip yang penting di mana kita kena hidup, kita tidak hidup dengan sempurna, sejahtera, dan juga kita tidak boleh beri apa saja kemuskilan kepada orang lain. Itu yang penting. Dan jadi salah satu prinsip yang penting adalah Ahimsa, ataupun kita tidak boleh buat sesuatu yang tidak baik atau yang sesuatu yang mencederakan, menyakitkan orang lain. Kebanyakan orang agama Hindu suka makan vegetarian supaya kita tidak juga bunuh haiwan supaya untuk makan, sebab kita tak nak bagi kesakitan kepada sesuatu haiwan ataupun insan yang lain. Terima kasih Dr. Bala. Saya nampak macam ada pertalian di antara ajaran yang disebut, yang terkandung dalam agama Hindu dan apa yang telah disebutkan oleh Brother Tan sebentar tadi, iaitu agama keharmonian, agama keamanan yang tidak suka kepada penyiksaan, penderitaan. Perkara ini pun kita dapati dalam agama Islam wujud. Ayat-ayat di dalam Guru Granth Sahib yang merupakan kitab spiritual agama Sikh adalah refleksi komunikasi langsung daripada Tuhan. Terima kasih. So saya nak kembali kepada Puan Charanjit. Puan Charanjit, boleh kenalkan kepada kami dan juga pengertian, tafsiran, definisi mengenai agama Sikh itu sendiri. Silakan. Ya. Terima kasih Tuan Moderator. Selamat petang kepada semua ahli panel, hadirin. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TV Al-Hijrah kerana sudi mengundang saya untuk membicarakan konsep ketuhanan dari perspektif Guru Granth Sahib. Pada asasnya agama Sikh adalah agama yang bersifat praktikal dan falsafahnya boleh dipraktiskan dalam kehidupan seharian. Falsafah agama Sikh menekankan aspek
kesamarataan manusia dan mencengkam segala bentuk penindasan atau ketidakadilan. Perbezaan manusia berdasarkan warna kulit, ras, etnik, umur, gender mahupun segala bentuk kategori sosial adalah ditegah sama sekali. Segala ajaran guru-guru Sikh telah dimaktubkan dalam kitab suci setebal 1430 muka surat yang pendek kata mengajar penganutnya untuk berbakti kepada Tuhan, jangan lupa Tuhan pada setiap hari dan pada masa yang sama berbuat baik kepada ciptaannya, yakni termasuk manusia dan benda-benda hidup yang lain. Ideologi agama ini telah disusun sebenarnya pada abad ke-15 hingga ke abad 17 dan selama 200 tahun ini ilham atau mesej ini sebenarnya telah diperturunkan oleh Tuhan melalui guru-guru Sikh. Saya ingin petik satu ayat suci dalam kitab agama ini yang menyatakan bahawa Jaisi Mai Ai Kasam Ki Bani Trisha Kare Gyan Ve Lalo, yang mengatakan bahawa perkataan itu sebenarnya datangnya dari Tuhan dan sebagai seorang messenger, yakni Guru Nanak, baginda hanya memberitahu kepada umat manusia ketika itu. Justru ayat-ayat di dalam Guru Granth Sahib yang merupakan kitab spiritual agama Sikh adalah refleksi komunikasi langsung daripada Tuhan. Memandangkan Guru Granth Sahib adalah identiti tunggal bagi komuniti Sikh, kita lihat komuniti Sikh ini juga dikenali sebagai komuniti tekstual atau komuniti yang berasaskan kitab. Oleh itu saya ingin memperkenalkan nama Sikh itu sekarang setelah memberitahu latar perkembangan agama ini. Sikh sebenarnya bermaksud a learner, pelajar. Justru sebagai seorang penganut Sikh, kami akan sentiasa belajar sepanjang masa sehingga akhir hayat. Terima kasih. Oh, terima kasih. Interesting. So, banyak perkara kita dapat kenal hari ini. Di antara definisi-definisi yang telah diberikan, makna Sikh itu maknanya learner, belajar, long life learning. Yes. So, itu tuntutan yang ada. Dalam Islam pun begitu juga. Kita lihat, kita pun disuruh tuntut belajar. Iqra' tu diturunkan, kemudian diulang-ulang kalimah Iqra' tu beberapa kali, suruh umat ini membaca. Supaya dengan baca itulah manusia akan keluar daripada kejahilan, akan terhindar daripada penindasan, akan keluar daripada kepapaan, akan keluar daripada segala macam cengkaman hidup yang saban hari kita lihat pelbagai masalah yang menimpa umat manusia di atas permukaan bumi ini. Saya yakin di bawah sana sudah berkobar-kobar orang nak bertanya soalan. Tanpa melengahkan masa, silakan. Perkenalkan diri dan terus soalan dia. Soalan saya adalah kepada saudara Syahirid, bagaimana saudara Syah menjawab soalan iaitu orang-orang Islam juga menyembah Kaabah sebagai berhala? Okay, silakan Brother Syakir. Baik, terima kasih di atas persoalan tadi. Orang Islam sembah Kaabah sebagai berhala. Yang pertama sekali dalam Islam kita hanya menyembah Tuhan. Tuhan yang mencipta seluruh alam semesta yang kita sebut dengan namanya adalah Allah. Yang keduanya, dosa yang paling besar dalam Islam adalah dosa kita menyekutukan sesuatu dengan Tuhan. Bila kita menyembah selain dari Tuhan, itu adalah dosa yang paling besar. Kalau mana-mana orang Islam menyembah Kaabah sebagai Tuhan, itu adalah dosa yang paling besar. Dan yang ketiga, kenapakah bila kita solat, iaitu sembahyang, kita sebut solat, kita menghadap Kaabah hanya sebagai kiblat, bukan menyembah Kaabah. Sebab kita perlukan satu hala tuju. Kalau kita tidak ada satu hala tuju masuk waktu sembahyang, maka orang-orang Islam akan bergaduh satu sama lain. Hala mana kita nak tuju? Kenapakah Kaabah dipilih sebagai hala tuju? Jawapannya di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat 125, di mana Allah SWT berfirman bahawa Kaabah adalah rumah ibadah yang pertama dibina dalam sejarah manusia untuk menyembah Tuhan. Itu yang pertama. Dan kalau kita lihat bukti-bukti kita tidak menyembah Kaabah, bukti pertama pada awalnya di zaman Nabi Muhammad SAW, kiblat adalah di Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat nombor 150, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang Islam mengubah kiblat daripada Masjid Al-Aqsa kepada Kaabah ataupun Mekah. Bukti-bukti lain kita tidak menyembah Kaabah.
Bukti pertama, orang yang menyembah berhala, dia tidak akan pijak berhala tadi. Tetapi orang-orang Islam zaman berzaman, kita memanjat atas bumbung Kaabah, yakni kita memijak Kaabah tidak menjadi masalah. Bukti seterusnya, orang yang menyembah berhala, dia tidak akan memijak gambar-gambar berhala tadi. Orang-orang Islam setiap hari beribu-ribu orang Islam memijak gambar Kaabah. Kenapa saya kata begitu? Di atas sejadah ada gambar Kaabah dan bila kita berjalan, kita memijak saja. Kita tak hairan. Kalau kita menyembah Kaabah sebagai berhala, kita akan mengelak gambar Kaabah tadi. Oh my God, OMG, OMG, kita akan mengelak. Dan bukti terakhir saya berikan, bukti yang cukup nyata. Kalau dengan teknologi moden, katakan 4 biji helikopter, kita mengangkat bangunan Kaabah dan kita pindahkan ke dataran Merdeka di Kuala Lumpur. Kejap lagi bila masuk waktu untuk kita solat, itu sembahyang, adakah kita akan menghadap Mekah ataupun menghadap Kaabah di dataran Merdeka? Sebagai orang Islam, kita tetap menghadap Mekah, kita tidak menghadap Kaabah yang ada di dataran Merdeka. Itu bukti yang cukup nyata orang Islam tidak menyembah Kaabah sebagai Tuhan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada penjelasan yang telah diberikan oleh Brother Syahkirit. Jadi saya nak terus kepada Puan Charanjit Kaur mengenai kalau boleh Puan Charanjit kongsikan dengan kami apakah konsep ketuhanan dalam agama Sikh. Apa tujuan agama itu sendiri? Silakan. Saya akan mengambil mukadimah Guru Granth Sahib, iaitu kitab spiritual penganut agama Sikh, di mana mukadimah ini boleh dianggap sebagai puisi yang paling ideal untuk menggambarkan konsep ketuhanan. Izinkan saya untuk berbahasa dalam bahasa asalnya. Ek Omkar, Satnam, Karta Purkh, Nirbhav, Nirvair, Akal Murt, Ajuni, Sebang, Gurprasad. Dan sebelum saya huraikan ni, saya juga ingin memberitahu kepada para hadirin, kitab suci ini sebenarnya bermula dengan bukannya huruf tetapi angka, yakni 1. Ek. So sesiapa yang membaca kitab ini secara automatically boleh menggambarkan bahawa agama Sikh sebenarnya mempunyai konsep ketuhanan yang satu, atau yang lebih popular kita panggil sebagai agama monoteism. Dengan secara ringkasnya, saya boleh katakan bahawa Tuhan adalah Maha Pencipta, tidak dilahirkan, justru tidak melalui proses kematian. Tuhan tidak mempunyai emosi, tidak berasa takut, tidak perlu ditakut-takutkan. Tuhan tidak mempunyai perasaan kebencian. Dan paling utama, Tuhan tidak mempunyai bentuk, formless. Dan Tuhan sebenarnya, ciptaan Tuhan sebenarnya kekal, itu pun kerana hukumnya, arahannya, kehendaknya. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus akur dengan kehendak Tuhan, dan segala permainan yang kita lakukan dalam dunia ini, kiranya hidup saya sebagai seorang Sikh, saya seorang pensyarah, seorang isteri, seorang anak, ini semua adalah role yang diberikan oleh Tuhan supaya saya boleh mainkan peranan saya sebagai seorang insan yang lebih berhemah. Dalam proses ini, sebagai seorang penganut agama Sikh, kita juga harus mengakui bahawa selain Tuhan tiada apa yang patut disembah. Sejajar dengan itu, dalam kitab Guru Granth Sahib yang merupakan kajian PhD saya mendapati terdapat satu baris puisi yang mengatakan bahawa Sahib Mera Eko hai bayi eko hai, yang secara tegasnya mengatakan bahawa Tuhan dan Guru adalah satu, dia adalah satu dan hanya satu. So penekanan sedemikian dalam kitab ini secara automatically menyatakan bahawa agama Sikh sebenarnya berpaksikan kepada ketuhanan yang satu. Beratus-ratus ayat di dalam Al-Quran menggambarkan sifat-sifat Tuhan. Jadi apa pula pendirian agama Islam itu sendiri mengenai konsep ketuhanan melalui kitab suci mereka? Silakan. Baiklah, terima kasih.
Kalau kita lihat konsep ketuhanan dalam Islam, yang layak menggambarkan siapakah Tuhan, hanya Tuhan sendiri. Sebab Tuhan adalah Maha Pencipta dan kita adalah sebagai makhluk saja. Dan apa yang disebut di dalam Al-Quran, sebab bagi kita orang Islam, Al-Quran adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran adalah kata-kata dari Tuhan sendiri. Beratus-ratus ayat di dalam Al-Quran menggambarkan sifat-sifat Tuhan. Kita ambil contoh di dalam surah Al-Ikhlas, surah nombor 112 ayat 1 hingga 4. Dalam 4 ayat saja digambarkan sifat Tuhan secara jelas dan padat. Sebagai contoh, bila kita membaca Al-Quran, kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, Kul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu adalah esa, tunggal, satu. Tuhan bukan dua, bukan tiga, bukan banyak. Sebab kalau Tuhan lebih dari satu, dia akan bergaduh satu sama lain. Satu Tuhan kata, kita nak bagi Kuala Lumpur hujan. Satu lagi Tuhan kata, kita bagi panas. Maka dia pun kena ozon. Kalau Tuhan itu lebih dari dua, mungkin mereka kena talilat tamplum. Jadi ayat kedua menyatakan Allahu Somad. Perkataan Somad dalam bahasa Arab mempunyai makna yang cukup mendalam. Di antara maknanya, Tuhan tiada permulaan, tiada akhir baginya. Di antara maknanya ialah Tuhan tidak bergantung pada suatu apapun. Tuhan tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu tidur. Tetapi seluruh alam semesta, setiap makhluk bergantung kepada Tuhan. Ayat ketiga, Lam yalid walam yulad. Tuhan tidak melahirkan dan Tuhan tidak dilahirkan. Pendek kata, kalau Tuhan melahirkan, maka kita akan ada anak-anak Tuhan. Maka anak-anak Tuhan ini kita sebut sebagai baby God. Lama-lama besar, mereka menjadi Tuhan dan akan mula bergaduh antara satu sama lain. Dan Tuhan juga tidak mempunyai ibu bapa. Kalau Tuhan ada ibu bapa lebih besar dari Tuhan. Sifat Tuhan tidak boleh ada suatu apapun lebih besar darinya. Ayat keempat, walam yakulahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apapun yang serupa dengan Tuhan. Apa saja mata kita dapat lihat, itu bukan Tuhan. Kalau kita tutup mata, pejam mata sekalipun, apa saja gambaran yang masuk dalam kepala kita, itu bukan Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dilihat, tidak dapat digambarkan. Yang kita mampu lihat, yang kita mampu gambarkan, itu adalah makhluk. Tuhan adalah pencipta. Jadi dalam Islam, cara ringkasnya, ia mengajar kita sembah pencipta, bukan sembah makhluk. Tetapi sembah Tuhan seperti mana Tuhan suruh kita sembahnya. Bukan menyembah Tuhan seperti mana kita fikir kita nak sembah Tuhan. Ada banyak ayat-ayat lagi yang kita boleh sentuh tentang sifat-sifat Tuhan. Dalam ayatul kursi, surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 255, dijelaskan cara lebih mendalam lagi. Tuhan adalah hidup, Tuhan itu kekal, Tuhan tidak letih, Tuhan mentadbir sekalian alam daripada langit hingga bumi dan di antaranya. Tiada siapa pun yang mempunyai kuasa tanpa izin Tuhan. Setiap ilmu pengetahuan kita dapat adalah dengan izin Tuhan sendiri. Dan setiap jajahan ini, kerajaan ini adalah milik Tuhan semata-mata. Tuhan adalah Maha Adil. Surah An-Nisa, surah 4 ayat nombor 40. Kita akan lihat Tuhan, konsep ni adalah dialah yang Maha berkuasa dan Tuhan adalah satu sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Saya nak terus kepada Brother Tan. Bagaimana pula kitab dalam kitab suci yang dianuti dipegang oleh penganut agama Buddha membicarakan mengenai konsep ketuhanan itu sendiri. Silakan. Sebenarnya semasa saya dijemput untuk menghadiri forum pada hari ini, saya bercakap dengan Brother Syakiri. Topik hari ini sangat mencabar. Maksudnya dalam kesemua agama yang ada, yang wujud di negara kita ini, agama Buddha nampaknya berlainan sedikit. Kepercayaan pada Tuhan itu bukan sesuatu yang pokok. Walaupun dalam agama Buddha tidak menolak kewujudan Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang dimaksudkan sebagai Tuhan yang mencipta segala-gala yang ada di alamnya. So we do not believe in a big capital G God. We believe in a God which is a small g. Tuhan dalam konteks agama Buddha tu disebut
dalam kitab-kitab agama Buddha di Tipitaka dan sebagainya menyatakan bahawa terdapat makhluk yang wujud di alam kayangan, yang wujud di alam syurga yang dipanggil sebagai Deva. Dan mereka wujud dalam satu alam yang dipanggil Deva Loka. Dan makhluk ini dikatakan hidup dengan usia yang banyak, lama dan panjang. Misalnya dalam kitab dinyatakan satu hari di alam syurga bersamaan dengan mungkin 1000 tahun di alam manusia ini. Jadi begitu panjangnya relativity of time. Bagi kaum Buddhis, kalau kita nak bincang tentang konsep ketuhanan itu, konsep ini masih boleh diterima sebab kita tidak pernah menolak apa-apa agama yang percaya pada Tuhan yang ada satu pencipta, dan kita juga harap agama-agama lain akan terima pandangan ataupun pegangan kepercayaan para penganut Buddha, agama Buddha, bahawa terdapat wujud dia Tuhan tapi tidak sebagai satu pencipta. Kita tidak lihat pada Tuhan yang satu, tapi kita lihat apa-apa saja yang baik, yang merangkumi semua, yang membawa manusia ke jalan yang baik. Itulah sesuatu yang kita anuti. So maksudnya Brother Tan, Buddha itu sendiri bukan Tuhan. Ya, dalam agama Buddha kita tidak pernah menganggap manusia Buddha sebagai Tuhan, dan Buddha sendiri pun tidak menganggap diri sendiri sebagai Tuhan. Jelas. Dia ada agama yang berasaskan kepada ketuhanan, ada agama yang dia tidak berasaskan kepada wujudnya Tuhan. Dia walaupun disebut sebagai Deva Loga tadi, kerana bahasa Tamil disebut Deva Logam, dia sebut begitu kan, bahasa Tamil pun sebut. Mungkin itu bahasa Sanskrit Dia sebut mengenai satu alam maya, alam yang cukup tinggi, tempat berhuninya orang-orang pilihan begitu. Okey, Dr. Bala, bagaimana pula konsep ketuhanan berdasarkan agama Hindu? Silakan. Konsep Tuhan dalam agama Hindu adalah Tuhan adalah tidak ada nama, tidak ada rupa, dan dia memang lebih daripada fikiran ataupun akhlak manusia. Dia tidak boleh masuk dalam sesuatu konsep yang manusia boleh ingat. Itu Tuhan. Dalam Veda kata, Veda adalah buku yang tertua di dunia ini dalam sesuatu agama. Agama Hindu ada Vedas. Veda kata apabila seorang manusia ingat inilah Tuhan, jadi bukanlah Tuhan. Maksudnya macam itu. Sebab apabila akhlak saja ingat ini Tuhan, Tuhan itu lebih daripada akhlak manusia. Jadi kenapa ada pula beza? Macam satu Tuhan saja tapi pula nampak macam ada. Itu bezanya sekarang. Macam mana? Dia adalah satu konsep yang penting dalam agama Hindu adalah konsep simbolisma. Konsep simbolisma di mana satu Tuhan yang panggil ataupun yang dia tidak nama sebenarnya, dia tidak nama, tapi untuk pemahaman kita ada nama khas Tuhan panggil para Brahman. Maksudnya yang lebih daripada yang seluruhnya. Itulah maksudnya para Brahman. Tapi para Brahman ini disifatkan dalam dua cara. Satu Nirguna Brahma, satu lagi Sarguna Brahma. Nirguna Brahma maksudnya seperti kata dia tidak ada nama, tidak ada rupa. Jadi umpamanya kita kata satu konsep di mana kita nak cinta negara kita. Macam mana cara untuk tunjuk kita cinta negara kita? Okey, kita ada satu bendera. Jadi bendera itu ada maksud, dia punya jalur dia, jalur gemilang dia ada maksud masing-masing. Jadi kita faham, okey ini adalah Malaysia. Jadi apabila kita menghormat bendera itu, maksudnya kita nak hormat negara lah. Jadi adakah bendera itu Tuhan? Memang bendera itu bukan Tuhan. Tapi adakah kita boleh hina bendera itu? Memang kita tak boleh hina. Jadi basicnya macam itu. Jadi semua rupa-rupa ataupun simbol-simbol yang ada dalam agama Hindu adalah sebenarnya untuk kita memahami berapa kuasanya Tuhan. Jadi manusia ada kuasa yang kecil, tapi Tuhan maha kuasa. Jadi kuasa itu diumpamakan dengan satu perkataan Shakti. Jadi untuk Sakti ada satu simbol di mana satu rupa di mana macam seorang patung wanita yang dia ada semua alat dan tunjuk dia tu memang begitu perkasa, semua kuasa ada dekat dia. Jadi simbol itu hanya untuk kata Tuhan itu kuasa, tapi simbol itu bukan Tuhan. Shiva the destroyer. So if Shiva the destroyer causes a lot of suffering, why do people still worship Shiva? In Hinduism, it is one God with multiple manifestation.
Saya nampak discussion kita semakin mendalam dan nampak semakin kita dapat banyak perkara yang sebelum-sebelum ni kita tak nampak. Jadi konsep ketuhanan itu saya nampak dah ada persamaan. Cuma agama Buddha dia lain pada yang tiga konsep yang kita bincang dari sudut usulnya. Nampak ada pertemuan. Cuma perkara itu diinterpretasi, diterjemahkan dalam bentuk yang pelbagai. Di sini yang kita nak faham supaya kita nampak di mana pertemuan itu, di mana perpisahan, dan perpisahan itu tidak dilihat sebagai satu yang seharusnya diperkecilkan ataupun dimusuhi dan pelbagainya. Kita nak lihat kalau ada di sana soalan-soalan daripada hadirin dan hadirat. Sudah ada yang berdiri nampak kayaknya. Okey, saudari silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan soalan ini saya tujukan kepada panel Islam iaitu Brother Shah. Allah adalah Tuhan yang satu. Tetapi kenapa dalam Al-Quran Allah merujuk dirinya sebagai kami, menggambarkan Tuhan itu lebih dari satu? So mungkin Brother Shah boleh terus jawab. InsyaAllah. Terima kasih atas persoalan tadi. Kalau kami membawa maksud seolah-olah Tuhan lebih dari satu, maka jawapannya begini. Untuk kita memahami isi Al-Quran, kita kena memahami nahu dalam bahasa Arab. Dari segi nahu bahasa Arab, bila kita sebut jamak ataupun plural dalam bahasa Arab, dia ada dua jenis jamak, dua jenis plural. Satu adalah jamak dari segi bilangan, satu lagi adalah jamak dari segi kebesaran, kehebatan. Jadi kalau kita lihat, bila Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan merujuk dirinya sebagai kami, ini bukanlah jamak dari segi bilangan, tetapi jamak dari segi kehebatan, kebesaran, kerajaan. Sebagai contoh, kita ambil dalam bahasa Inggeris. Apabila Queen Elizabeth bertitah merujuk dirinya, dia tak sebut I Queen Elizabeth. Dia kata we the Queen Elizabeth. Bila dia kata we, ada berapa ramai Queen Elizabeth? Seorang saja. Itu adalah the royal we. So plural ini ada the plural of royalty, the plural of quantity. Jamak dari segi bilangan dan juga jamak dari segi kebesaran, kehebatan, kerajaan. Jadi bila Allah merujuk kami, tetap satu, tetapi menunjukkan kehebatan, kebesarannya. Dan satu lagi, katakan kalau kami di sini membawa makna Tuhan lebih dari satu, maka orang-orang Arab di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menentang Islam pada waktu itu, bila turunnya ayat Al-Quran, Kul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu, mesti mereka protes. Tadi kata kami, sekarang kata satu. Kenapa ada contradiction? Tidak berlaku soalan daripada orang-orang Arab di zaman Nabi Muhammad sebab mereka berbahasa Arab dan mereka faham bahasa Arab dengan cukup baik. Harap itu menjawab soalan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan saudara di sebelah kanan saya ni. Good evening to all speakers. I have a question to Dr. Bala about Hinduism. I understand that Hindus worship three main gods: Brahma, the creator, Indra, the preserver, and Shiva, the destroyer. So, if Shiva, the destroyer, causes a lot of suffering, why do people still worship Shiva? That is my question. Thank you. Okay. Most important is, for your understanding, you see Brahma, Vishnu and Shiva as three different gods. But in Hinduism, it is one God with multiple manifestation. Jadi satu Tuhan saja, tapi sebab kita tengok tugas dia adalah sebagai Tuhan yang mencipta. Tuhanlah yang mempelihara. Tuhanlah yang apa yang cipta itu kena kembali juga balik kepada alam semula jadi. Jadi itu yang kita anggap sebagai destroyer. Tapi maksudnya bukan destroyer itu binasa, tapi adalah pemulihan balik. Jadi yang penting itu tiga fungsi: mencipta, mempelihara dan regenerate ataupun mengembalikan balik kepada alam semula itu adalah tiga tugas yang kita anggap sebagai satu Tuhan saja. Jadi ada tiga simbol yang lain. Itu yang penting. Saya ingat saya nak sebut macam cara lain. Umpamanya nama saya Dr. Bala, tapi nama saya juga, nama lain apabila saya pergi balik ke rumah, isteri saya panggil suami, ibu saya panggil anak,
anak saya panggil bapa. Saya pula macam ada nama-nama yang lain pula, tapi saya masih seorang saja. Jadi untuk macam itu, Tuhan yang sama, tapi sebab kita faham dia punya tugas itu mencipta, mempelihara dan memulihkan balik ke Allah. Vishnu dengan Siwa itu adalah 3 manifestasi untuk satu Tuhan saja. Terima kasih. So, penjelasan yang apa kita apa? Okey, silakan terus. Soalan kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak ajukan soalan kepada Bro Syakirit, panel Islam. Jadi soalan saya, kalau Tuhan wujud, kenapa kita tidak boleh lihat Tuhan? Silakan. Kejawapan saya secara ringkas di sini, katakanlah saya adalah orang yang mencipta pen. Siapakah makhluk? Pen. Siapakah pencipta? Syakirit. Saya. So sekarang ini Syakirit mencipta pen. Pen sebagai makhluk, dia nampak tak pencipta dia Syakirit? Tak nampak. Kenapa? Sebab bila saya mencipta pen, saya tidak beri ia mata untuk melihat. Walaupun pen tidak nampak saya penciptanya, saya sebagai pencipta tetap wujud. Pen sebagai makhluk tidak nampak pencipta. Pencipta nampak pen. Begitu juga disebut dalam surah An'am, surah nombor 6 ayat nombor 103. Tidak ada manusia dapat melihat Tuhan, tetapi Tuhan maha melihat segala sesuatu. Kenapa kita tak dapat melihat Tuhan? Kerana Tuhan tidak memberi manusia panca indera untuk melihat. Kita ada mata, tapi mata ini bukan panca indera untuk melihat Tuhan. Jadi walaupun kita tak nampak Tuhan, Tuhan tetap wujud. Tuhan nampak kita, kita tak nampak Tuhan. Syakirit nampak pen, pen tak nampak Syakirit. Harap itu jawab soalan tadi. Silakan, saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Soalan ini saya tujukan kepada panel Hindu. Dr. Bala, betulkan saya jika saya tersilap. Ganesha merupakan Tuhan yang mempunyai kepala gajah. Jadi boleh doktor ceritakan bagaimana Ganesha mendapat kepala gajah? Seperti saya kata tadi, konsep simbolisme kena faham dulu. Jadi bukan rupa Ganesha itu Tuhan, tapi dia cuba terangkan sesuatu maksud ketuhanan itu kepada kita. Jadi yang penting itu dalam agama Hindu kita anggap ataupun percaya suara ataupun bunyi Om itu adalah bunyi pertama. Macam Big Bang Theory lah, Om. Okey, ini adalah bunyi pertama. Okey, Tuhan itu seumpama itu, bunyi pertama. Jadi Om itu dalam bahasa Tamil adalah, saya hanya boleh tunjuk saja, dia mula daripada satu bulat besar macam ni, dia pergi atas macam ni, selepas tu satu lagi bulat di sini, selepas tu turun macam ni, dan akhirnya dia macam ni. Jadi hampir-hampir dia nampak macam ada telinga, kepala, satu lagi telinga, selepas tu macam gajah. Jadi gajah itu dipilih untuk terangkan sifat ketuhanan ini yang kata Om itu adalah yang primordial, yang daripada abadi. Jadi ini adalah konsep kesimpulan untuk kata Ganesha itu adalah untuk kita kata Tuhan adalah yang mula daripada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Saya ada soalan. Soalan ini saya tujukan buat Brother Tan berkaitan tentang agama Buddha. Saya lihat ramai dari kalangan orang Cina yang menyembah Buddha sebagai Tuhan. Mereka juga turut meminta sesuatu hajat kepada Buddha. So persoalannya di sini, adakah ini sesuai dengan ajaran agama Buddha? Terima kasih. Terima kasih. Sangat baik soalan tu. Saya nak tegaskan di sini, walaupun terdapat ramai di antara masyarakat Cina yang menganut agama Buddha, fahaman mereka tentang ajaran agama Buddha itu adanya yang terhad. Tapi sebenarnya dalam ajaran agama yang jitu, penganut agama Buddha tidak digalakkan buat begitu. Sebab kita pergi kepada image Buddha tu,
Apabila kita duduk bermeditasi ataupun melakukan sesuatu amalan agama, tujuannya bukan untuk mendapatkan sesuatu balasan atau ganjaran duniawi. Tujuannya kita nak menyempurnakan akal fikiran manusia sendiri supaya kita tidak jadi lebih tamak alobah, ada banyak hasad dengki dan kejahilan. Itu tujuan sebenarnya seseorang itu mengamalkan ajaran agama Buddha apabila berhadapan dengan imej ataupun patung Buddha. Jadi soalannya sama ada itu mereka merupakan pengamal agama Buddha yang sebenarnya. Saya cuma nak tegaskan mungkin tidak. Pada satu lagi soalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tujukan kepada Sister Charamjit, since as a panel for Sikh, maybe you can share with us what this penekanan about konsep ketuhanan untuk makhluk-makhluk who are the shareholders of our world, of our good earth. Thank you. Jazakallah. Terima kasih. Silakan Puan Charanjit. Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Anda sebenarnya membaca minda saya sebab dari tadi saya ingin sampaikan lagi satu fakta mengenai isu ini sebenarnya. Suka saya petik lagi satu ayat pada muka surat 1381 yang mengatakan bahawa Farida kalak me kalak wase rabamai mendak kisnu akhe jistan bin ko nahi, yang membawa maksud pencipta adalah dalam ciptaannya dan dalam setiap ciptaannya tersemadi Tuhan. Siapa yang harus kita panggil jahat kerana tiada yang tanpanya. So ini secara ringkas saya dapat memberitahu bahawa Tuhan sebenarnya wujud, yang kita faham Tuhan adalah satu dan dalam seluruh kewujudannya juga wujud Tuhan. Ini juga adalah konsep ketuhanan yang bermaksud ek, iaitu Tuhan adalah satu dan setiap makhluk yang dicipta walaupun manusia, binatang, haiwan, di dalamnya juga tersemadi Tuhan. Terima kasih Puan Charanjit. Okay, brother, proceed. My name is Abdul Qadir. I'm from London, UK. I have a question for the whole panel, basically, if they could each individually answer this. Each of these religions claim to be a guidance for human beings. This guidance should be, to be a valid guidance, I consider it must be universal for all human beings. So, if you agree with that, what is the method that your religions use for inviting the people towards guidance? Because obviously guidance is better than misguidance or the absence of guidance. The one who's guided is better than the one who is not guided. So what is your method of inviting humanity? Thank you. That's all? Okay, thank you. Okay, saya beri peluang kepada Brother Tan untuk buat sedikit pencerahan, ulasan kepada apa yang dikemukakan oleh saudara kita tadi. Silakan. From a Buddhist perspective, the way forward for us to move, to find the common ground to work with all the religion, the way for us to basically solve some of the humanity problem is founded in a very simple verse in the Buddhist scripture. It goes like this in Pali. Sabba papasa akaranang kusalasa upasampada sacita pariyo dapanang etang budana sasanang. Maksudnya, jauhkan diri daripada kejahatan, segala kejahatan, avoid evil, do good, banyakkan perkara-perkara yang mulia yang baik, and purify your mind, sucikan akal fikiran minda manusia. It doesn't matter whether you're a Chinese, Indian, British or any other nationality. We all have a mind, and human mind is a cause of all problem. Thank you, Brother Tan. Saya dapati masa cukup mencemburui kita. Boleh kita sepakat dengan apa yang diperjelaskan dengan Dr. Tan. Kita ada beberapa pertemuan yang kita bincangkan sebentar tadi. Kita tidak mahu kejahilan, kita tidak mahu permusuhan, kita tidak mahu penindasan, kita tidak mahu ada sebarang masalah ketika kita hidup secara bermasyarakat dalam dunia ini. Dan itu juga dianjurkan oleh agama-agama yang kita bincangkan sebentar tadi. Dan kita ucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang hadir
dalam menjayakan program pada petang ini. Mudah-mudahan program seumpama ini dapat menjadi satu suntikan maklumat kepada masyarakat kita dari semasa ke semasa untuk memahami agama-agama lain yang sedang dipraktiskan di negara ini. Mudah-mudahan dengan kita faham, kita dapat bertoleransi, kita dapat menghormati antara satu sama lain. Nampaknya TV Hijrah telah menyahut cabaran untuk mengadakan satu diskusi yang begitu mencabar ini. Niat kita baik, tujuan kita baik, jangan kita buat spekulasi yang tidak menentu, tanya kepada ahli dia, dengan demikian kita dapat mempercambahkan lagi pengetahuan kita. Jadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para panelis kita di atas pentas ini, bermula dengan Dr. Bala, ya, Brother Tan, Brother Syakri dan juga Puan Charanjit dan juga seluruh telah menjayakan program ini, dan tuan-tuan dan puan yang telah meluangkan masa dan duduk bersama-sama kami dalam majlis ini. Sekian daripada saya dan juga mewakili kru penerbitan rancangan yang eksklusif ini, Dialog Harmoni. Mudah-mudahan kita diberkati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, segala yang baik itu datang dari Allah, segala yang kurang itulah kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat agama Islam ni adalah, saya katakan, agama yang paling disalahfahami di dunia. Buddha tidak pernah menyatakan bahawa dirinya sebagai Tuhan. Dalam agama Hindu ada pula Shiva, Brahma, Vishnu. Saya rasa bagi kaum bukan Sikh, mungkin salah anggap yang paling pertama adalah pengasas agama itu sendiri mungkin adalah anak Tuhan. Timbulkan satu sifat tolak ansur sesama kita supaya kita tidak ada berlaku isu agama. Lebih kepahaman atas konsep itu. Jadi baik untuk semua orang. I strongly believe this program will give some good output. Konsep ketuhanan ni kita patut perdebatkan sebab nak cari kebenaran. Kadang-kadang tu ada yang remaja-remaja sekarang ni dia dah terpesong. Lepas kita hidup bersefahaman di dekat Malaysia ni, kita ada berbagai bangsa. Saya berpendapat ya, bahawa semua agama mempunyai Tuhan. Cuma konsep dia berlainan dan itu yang kita nak fahamkan.